Jemaah yang berbahagia, hari ini kita buka halaman 33. Sebuah hadis yang panjang. Ini hadis untuk motivasi, untuk membuat kita gairah dalam beramal. Saya sampaikan dulu prolognya atau pengantarnya. Sahabatku, dalam Islam ada dua hubungan yang kita kena jaga, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Jangan cakap lagi, yang penting aku dengan Allah baik, yang penting aku solat, yang penting aku ngaji, aku tak tegur dia, lain hal. Bukan begitu. Kan ada tu makcik kerupuk benda tu ada, ya kan? Yang penting aku solat, aku baca salawat, aku mengaji, soal tak tegur lain hal. Tak sayang gigi bercakap, mana boleh begitu. Islam tu mengajar hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan sesama manusia. Walaupun solatnya 1000 rakaat satu hari, bagus. Hubungan dengan Allah bagus. Tapi hubungan dengan mak bapak tak bagus, tak jadi juga. Dengan solat rajin, tapi dengan mak melawan. Saya pernah cerita, seorang mak terdesak nak pakai duit $100 dengan anak. $100. Anak sampai hati cakap, bulan lalu punya pinjaman belum bayar. Ada ke dengan mak cakap begitu? Mak pinjam bila nak bayar? Itu lagi dasar. Mak minta duit $100, dia tak bagi. Tapi dia boleh beli kucing Anggora $150. Bayangkan, kucing beli dia $150. Mak dia minta duit, dia cakap tak ada duit. Tengok, lebih sayang kucing daripada orang tua. Habis tu cakap pula tu dengan mak, aku beli kucing Anggora $150. Hati mak mana tak sedih. Aku pinjam duit 100, kau tak bagi, kau beli kucing $150, boleh pula. Jangan cakap yang penting aku dengan Allah baik. Tidak. Islam mengajarkan kita hablum minallah, jaga hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, jaga hubungan dengan sesama manusia, adik-beradik, beripar, mertua, orang tua, jaga tetangga semua. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, halaman 33. Dari Muhammad bin Jannah, dari Abu Hafiz Ali bin Ishaq, dari Abu Muawiyah, dari Sa'id bin Abu Urwah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, qultu ya Rasulullah, raghifun atasaddaqu bihi ahabbu ilaika am mi'atu raka'atin tatawwa. Qala raghifun tatasaddaqu bihi ahabbu ilayya min mi'atai raka'atin tatawwa. Mantap. Kata sahabat, kata Anas bin Malik, saya bertanya daripada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, sepotong roti yang saya sedekahkan
atau solat sunnah 100 rakaat. Perhatikan baik-baik. Sebuah pertanyaan, mana yang baik? Artinya mana yang lebih utama? Sedekah sepotong roti ke atau solat sunat 100 rakaat? Kalau saya ditanya, saya jawab jujur aja. Oh, solat sunat. Oh, ya kan? Maka Rasul menjawab, sepotong roti yang kamu sedekahkan lebih aku sukai daripada solat sunnah 200 rakaat. Jadi jamaah yang berbahagia, kadang muncul rasa cemburu, sepotong roti disedekahkan lebih dicintai Rasulullah dari solat sunnah 200 rakaat. Ada di antara jemaah saya, keluarga saya, adik saya, kakak saya minta maaf kalau cakap kadang sedih. Dia boleh buat setiap Jumaat 20 bungkus. Berapa fadilah yang dia dapat? Kalau sepotong roti saja, ya kan, saya ulang balik. Kalaulah sepotong roti saja dia bagi orang susah makan, itu Nabi lebih mencintai pemberian sepotong roti daripada solat sunat 200 rakaat. Apatah lagi kalau 20 bungkus nasi. Apatah lagi kalau sampai 40 bungkus nasi. Itu yang saya katakan datang cemburu saya. Besar fadilah dia dapat, banyaklah amal dia dapat. Ya. Jadi menolong orang itu lebih utama. Terutama menolong anak yatim. Ada saya teringat sebuah riwayat begini. Ketika orang miskin, orang alim lah, jangan miskin dah. Kan ada sudah miskin tak sembahyang juga. Dahlah miskin tak sembahyang pula tu. Tak ada rumah pula. Tak kerja pula. Hidup pula tu. Susah. Bukan itu. Orang miskin tapi rajin solat, rajin tahajud, itu. Nah, kita selalu tolong dia. Atau anak yatim selalu tolong dia. Mungkin kita belum kenal di dunia tapi di akhirat kenal. Ketika masuk surga orang miskin atau kaum duafa atau anak yatim, maka Allah mengatakan pada dia sebelum masuk surga, cuba kau cari siapa-siapa orang yang selalu tolong kau di dunia. Cuba cari. Setelah itu, engkau bimbing tangan orang tu, ajak masuk surga. Jangan masuk seorang. Semakin banyak kita tolong orang, semakin berebutlah orang ajak kita nanti. Makanya saya katakan bersedekah itu, makanya saya katakan apa? Orang dalam kubur kalau boleh bangun lagi, pertama sekali dia nak buat apa? Sedekah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat sedekah itu dalam kubur. Allah dah balas dengan penuh nikmat. Ya. Jadi sekali lagi, sepotong roti yang disedekahkan itu lebih dicintai Rasulullah SAW daripada solat sunnah 200 rakaat. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi, kata Anas bin Malik, qada'u hajatil muslim ahabbu ilaika am mi'atu rak'atin tatawu'a? Qala qada'u hajatil muslim ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'a. Subhanallah. Ya Rasulullah,
mana yang engkau lebih sukai, memenuhi keperluan sesama muslim ataukah solat sunat 100 rakaat? Ada orang Islam susah, ya kan? Kebetulan, apalagi sekarang zaman-zaman orang nak masuk sekolah, duit nak yang pakai, alhamdulillah kita dah bantu banyak. Ya. Saya nak cakap apa, ada orang saya bantu baru tengok duit dah menangis mak dia, belum pegang. Saya bilang, ni jemaah kasih, yang penting anak awak sekolah. Dia mata dah berkaca-kaca. Saya cakap jangan lupa doakan orang yang beri. Alhamdulillah, minggu lalu kita bantu 3, 4, 5, lebih kurang 5 atau 6 lah, termasuk mualaf satu, untuk persekolahan beliau. Jadi ada satu hamba Allah baru tengok duit dah menangis. Kenapa? Dia macam tak yakin orang bantu sebanyak ni, kan gitu. Beza dengan orang Singapura. Orang Singapura $100 derma biasa, ya kan? Nah, $100 tu berapa di Indonesia? 1 juta lebih. Itu kalau berani berderma 1 juta di Indonesia tu, itu dah hebat lah tu, ya kan? Itu lain. Jadi kalau ada orang susah, apalagi saudara susah, itu dibantu. Itu lebih disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salat sunat 1000 rakaat. Bukan calang-calang. Oleh karena itu, jangan takut. Saya sampaikan begini. Kadang-kadang kita tak perasan. Tiba-tiba orang datang, boleh tak tolong? Tapi yang cakap ni betul, bukan tipu-tipu. Tipu-tipu tak main. Ni yang betul-betul susah lah. Dia mengadu, begini. Macam manalah, tolonglah kalau ada. Terkadang itulah cara Allah menyampaikan rezeki dia, satu. Yang kedua, Allah sedang memberikan peluang kita mengumpulkan amal soleh. Itu satu, diingat. Yang kedua, kalau ada orang minta sedekah, ingat, kalau kita tak bagi, okey, no problem. Tahu no problem? Bahasa Jawa, no problemo. Tak kasih, okey, tak apalah. Tapi jangan cakap kasar. Itu yang penting. Ni sudahlah tak kasih, cakaplah lepas. Tak boleh. Sebab apa kata Nabi? Sebab engkau tak tahu sebenarnya siapa yang datang itu. Kadang-kadang kita dapat rezeki lebih. Kadang-kadang lah rezeki lebih. Lalu Allah kirim, entah orang ke, entah malaikat ke, minta tolong dengan kita. Itu. Maka Nabi kata, kalau engkau tak kasih, okey, tak masalah. Kerana beri sedekah itu kan sunat. Tapi jangan kau bentak, kau marah-marah. Ini dah kan ada tu. Dah tak mengasihi, marah lebih. Jangan. Itu diingat betul-betul. Jadi menolong keperluan seorang Muslim itu lebih baik. Maksudnya lebih utama, lebih afdal, lebih dicintai Rasulullah daripada salat sunat 1000 rakaat. Qala qultu, tanya lagi, tarku luqamatin minal haram ahabbu ilaika am alfu rakaatin tataw'a? Qala
tarku luqmatin min haramin ahabbu ilayya min alfai rakaatin tatawha. Subhanallah, Allah karim. Ditanya lagi, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, meninggalkan sesuap makanan yang haram atau solat sunat 1000 rakaat? Ni kalau nak cakap 1000 rakaat tu lenguh kata Melayu. Kita jangankan 1000, tarawih 8 nak cap balik pun dah. Tarawih 23 rakaat, baru sampai 8 aja mulai. Imam baca Allahumma antas salam, kita baca Allahumma lantas jalan. Lain lagi, ya kan? 8 rakaat. Ini 1000. Meninggalkan barang yang haram, makanan yang haram, itu ternyata lebih dicintai Rasulullah, lebih disukai Rasulullah daripada salat sunnah 2000 rakaat. Jemaah yang berbahagia, sedikit saya tambah. Kalau kita buka Quran, kalau saya tak silap, surah Al-Baqarah 172. Nanti di rumah boleh tengoklah surah Al-Baqarah 172. Di ujung ayat itu, di ujungnya berbunyi in kuntum iyyahu ta'budun. Itu in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, kalaulah engkau betul-betul nak menyembah aku, kalau engkau betul-betul nak menyembah aku, itu hujung ayat tu. Pertama, tengok ayat ini dari awal. Makan rezeki yang baik-baik, yang halal. Halal zatnya, halal sifatnya. Kadang halal zatnya, ayam tu halal. Tapi kalau ayam curi macam mana? Ya kan? Haram. Banyak barang jual. Kadang-kadang kita orang kasih duit, dah dia bagi tahu, dia dah bagi tahu, ini aku semalam menang nombor, menang judi. Yang judi kau, bukan aku. Duit halal, yang haram judi. Duit ni halal, yang haram judi, yang judi engkau, bukan aku. Duit tu memang halal lah zatnya, tapi mendapatkannya macam mana? Cara haram, tetap haram lah. Jangan cakap yang haram judi, duit tak haram. Pandai-pandai mengarang. Ada begitu. Ada bangsa apa? Kalau aku menang nombor, aku nak sedekah masjid. Kau ajar tak kau ajar? Rumah Allah. Saya tanya jemaah. Saya kasih kipas angin. Saya cakap, ini barang curi. Nak ambil tak? Tahu pun. Ya kan? Saya kasih aircon. Tapi diam-diam ini aircon curi. Jangan cakap yang curi kau kena aku. Oh, tak boleh. Ya kan? Tak boleh, tetap haram. Bayangkan kita saja, rumah kita jangan ada masuk benda haram, ya kan? Kipas haram, aircon haram, kena barang curi. Rumah kita, apa lagi rumah Allah, dia nak masukkan duit judi situ. Pengajar tak pengajar? Ada. Aku kalau menang, aku nak sedekah di masjid. Apa jadi itu? Boleh tak Ustaz? Haram. Haram.
Sedekah Ustaz, sedekah halal, sedekah perbuatan itu haram. Mana mungkin bersih kain putih kalau dicuci dengan air pelimbahan. Itu maksudnya. Demikian kata Imam Al-Ghazali. Mana mungkin bersih kain putih dicuci dengan air pelimbahan, tambah kotor dia. Dan orang yang makan sumber yang haram, ini kata Nabi, ya, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, ya, nabata minas suti min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik buat dia. Maksudnya apa? Orang kalau sudah suka makan sumber yang haram, maka mati hidayah. Macamlah tadi tu benih bunga ros lah kata, mestinya benih bunga ni kita siram baik-baik. Ini dia boleh siram dengan air panas, dengan air cili padi pula, matilah. Sama benih iman tu, benih rahmat tu disiram dengan zikir, baca Quran. Ini disiram dengan duit judi, ya mati. Nah kalau dah iman mati, hidayah mati, macam mana nak beramal? Kita beramal karena ada iman, kita beramal karena rahmat Allah. Jadi betul kata Nabi, nabata minas suti min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik. Artinya apa? Kalau dah makan sumber yang haram, maka nak mengamalkan amalan surga dah susah, dah payah. Orang Jawa cakap apa? Angel. Itu dia. Wes angel ngek areng apa? Tuiten haram kabeh. Gitu kan. Itu Jawa batu pahat cakap itulah. Jadi jangan anggap enteng makan haram ni. Jangan, bahaya. Apalagi duit masjid. Ada, lebih kat sini tidaklah, ya kan? Hati-hati. Di kampung saya tu, kadang duit masjid orang makan, tak ada takut langsung. Tak ada takut langsung. Duit umat, duit masjid, amanah umat, amanah kan? Ya kan? Cuba. Dia boleh makan anak beranak. Duit masjid, apa jawab dia akhirat besar? Sama, kita nak buat rumah, duit rumah kita nak buat tu, dia orang curi. Tukang tu curi, macam mana? Ya kan? Marah gitu. Makanya minta maaf. Banyak kejadian yang saya dah jumpa, orang tipu duit masjid, makan duit masjid, last hidupnya ada yang stroke, dia stroke. Ada yang nyanyuk, jalan dah tak lurus lagi. Ada. Dah nyanyuk pun ada yang kena stroke pun ada. Apa jadi? Kenapa? Kerana pakai dulu anti-ganti, ada bertumpuk-tumpuk macam mana? Orang tanya nanti duit masjid, dia mengamuk. Ada. Bila tanya je duit masjid, dia mengamuk, mulai. Boleh campakkan orang tu. Inilah bahayanya. Jadi kadang-kadang itulah saya katakan jemaah, ada orang niatnya nak menghidupkan masjid, ya kan? Tapi ada orang niatnya nak mencari hidup di masjid. Lain lagi, ini dua je. Satu niatnya nak menghidupkan masjid, yang satu lagi cari hidup di masjid.
Jangan sampai kita mencuri duit masjid yang diamanahkan. Apa kata Nabi? Al-amanatu tajlibur rezeki wal khiyanatu tajlibul faqra. Siapa yang jaga amanah, kata Nabi, dia jaga amanah, dia jaga kepercayaan orang, rezeki kau datang. Ada rezeki, ada aja. Tapi kalau kau khianat, wal khianatu tajlibul faqr. Tapi kalau kau dah khianat, orang kasih kau amanah, kau tipu, maka kata Nabi, tunggulah kemiskinan akan datang pada engkau. Maka perhatikan. Kita pun pernah tengok barangkali orang yang pecah amanah, ending hidupnya susah, banyak, bukan satu dua. Kita pun dah mungkin tengok kawan, tengok saudara, kan, yang tak amanah, tengok hidup dia juga. Saya cakap, saya kawan saya sendiri, nak cakap apa? Duit masjid dimakan dia. Kaya tidak juga, melarat ada. Orang tegur sikit mengamuk, itu macam mana? Orang kalau nak makan duit haram, susah. Nak sembahyang, susah. Jadi orang yang mau meninggalkan makanan haram, maka lebih dicintai Rasulullah dari salat sunat 2000 rakaat. Allahu Akbar. Qala qultu ya Rasulullah tarkul ghibah ahabbu ilaika am alfu raka'atin tataw'a. Qala tarkul ghibatin ahabbu ilayya min asratin alafi raka'atin tataw'a. Subhanallah. Ya Rasulullah, mana yang engkau lebih sukai, meninggalkan ribah atau mengumpat atau solat sunat 1000 rakaat? Maka Nabi jawab, meninggalkan ribah lebih aku sukai daripada solat sunnah 10.000 rakaat. Ni. Tapi itulah, kalaulah ada di antara kita tak mengumpat orang satu hari, bolehlah panggil ustaz, buat kenduri doa selamat. Ni kan? Kalau ada satu hari, memang dia tak mengumpat satu hari, bolehlah panggil ustaz. Ustaz, sila datang ke rumah saya nak baca doa selamat. Ustaz tanya, selamat awak dapat apa? Selamat dari mengumpat hari ini. Berghibah. Jemaah, saya bagi tahu dalam sebuah riwayat, mudah-mudahan kita terhindarlah dari ghibah. Siapa yang mengumpat saudaranya, dia mengumpat dia ghibah tu mengumpat, Allah gugurkan amal ibadahnya 1 kirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 kirat tu agak-agak sebesar mana? Maka Nabi cakap, 1 kirat tu sebesar gunung Uhud. Jadi bila katalah jemaah mengumpat saya, maka pahala jemaah akan pindah kepada saya sebesar gunung Uhud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kalau ada pahala, kalau tak ada pahala macam mana? Dosa orang yang diumpat tu pindah dengan dia. Ada orang mengumpat,
katalah mengumpat ajarkan bidah. Contoh, ada orang mengumpat dia. Maka pahala orang itu dia dapat sebesar gunung Uhud. Pahala dia tak ada. Dosa ajarkan bidah sebesar gunung Uhud pindah dengan dia. Nah, kalau kita dah faham, kita tak marah orang mengumpat, malah bersyukur. Kenapa? Ini yang dikasih dia pahala. Makanya Khalifah Umar bila orang mengumpat dia, ada yang bagi tahu lah Umar, wah dia kutuk engkau cukup-cukup lah, dia umpat engkau cukup-cukup banyak, dia umpat engkau. Kata Umar, panggil sini. Ini yang bagi report ni dah happy. Habislah kau, Umar mesti tekannya lah. Ternyata apa? Umar cakap, aku dengar kau mengumpat aku menggigil untuk kawan. Relax lah brother relax, jangan takut. Umar kasih duit, aku nak balas sayang. Kau dah kasih aku pahala, takkan aku nak balas dengan apa? Mengumpat juga, sama lah, kan? Jadi ilmunya apa? Pertama, kalau ada orang mengumpat kita, please jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Orang hantar pahala tu. Jap. Dia mengumpat awal lah. Alhamdulillah. Kenapa? Aku beramal belum tentu diterima Allah. Ini amal yang dah jelas terima Allah, pindah dengan aku. Relax lah. Jangan pula dia dah mengumpat, malaikat dah hantar, dia balik mengumpat, malaikat hantar lagi. Itu aja kerja, kan? Penat dengan malaikat tu. Yang malaikat tak penat lah, tapi sayang lah, dia katakan sayang. Jemaah yang berbahagia, ada yang mengatakan dosa zina dengan dosa mengumpat mana besar? Ayo, agak-agak. Dosa zina dengan dosa mengumpat mana besar? Mengumpat. Itu pula. Kita zina, tidak. Nauzubillah, jangan ustaz. Zina, haram. Mengumpat, itu dia. Heran kan? Kalau zina, kita minta maaf dengan Allah, Allah ampunkan. Kalau mengumpat, kita nak minta ampun dengan orang yang kita umpat. Jawablah. Tapi ada kawan saya, makcik saya, saudara saya, kakak saya. Sini. Apa? Dia pun cerita bla 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 bla. Saya cakap, apalah kakak ni, mengumpat orang. Aku tak mengumpat lah, aku cakap betul lah. Itu dia. Aku tak mengumpat, aku cakap betul. Astagfirullah. Aisyah tu satu hari datang tamu tu pincang sikit lah jalan dia agak pincang. Rasul mengatakan apa? Aisyah, tamu datang buat air. Sedang Aisyah buat air, tiba-tiba tamu tu nak cepat, nak balik. Habis Aisyah pun buat air, mana orang pincang tadi? Itulah cakap, mana orang pincang tadi? Maka Nabi kata apa? Tak boleh mengatur orang mengumpat. Aku cakap betul lah. Memang pincang, kan? Maka Nabi mengata apa? Karena cakap betul itulah disebut mengumpat. Kalau cakap tak betul, fitnah nama dia. Itulah dia. Kita gitu. Kita bukan mengumpat, cakap betul. Cakap betul tau, bukan mengumpat. Apa lagi itu? Kau dengar aku tak bagi tahu orang tau. Tapi orang ni bukan orang. Sedap cakap. Aku tak bagi tahu orang, tapi dia sedang cakap dengan siapa? Dengan orang. Sampai-sampai ulama mengatakan apa? Ada kawan kita lagi berbual ni, cantik punya bual pasal kerja. 3 orang lah pasal kerja. Abang dia kau kerja mana, gaji besar apa, boleh tahan, berbual macam biasa. Tiba-tiba yang berdua ni mengumpat.
Kau kenal tak si Anwar? Sekarang dah berapa? Ada mengumpat. Maka kita nak ikut campur, dosa juga kan? Maka kita cabut. Kata ulama, diharamkan memberi salam. Tak boleh kasih Assalamualaikum pada orang sedang bermaksiat. Boleh tak bagi salam kalau kita masuk Al-Kalabu Malami? Boleh? Masuk kelab malam, ya kan? Masuk Assalamualaikum, boleh? Tak boleh. Boleh tak minum bir pakai bismillah? Tak boleh. Kenapa? Kerana maksiat. Orang mengumpat tu, dua orang mengumpat ni maksiat tak? Maksiat. Kalau kita beri salam artinya apa? Selamat sejahtera atas engkau. Kawan sedang maksiat. Itu sampai ulama mengatakan dilarang memberi salam kepada orang sedang mengumpat. Mulai besok memang nak berhenti sekali, tak yakin saya. Paling tidak kurang lama-lama hilang. Sebab kita dah tua. Saya selalu cakap ibarat pergi airport, bukan kita nak urus seat lagi, bukan nak tengok tiket lagi, bukan. Kita dah kena panggil di ruang tunggu, kan? Umur dah 65 tahun ni, COE dah nak mati ni. Kita ni ibarat di pesawat, di airport, sudah berada di ruang tunggu, tinggal dia panggil aja. Penumpang sekalian, kan, pesawat ke Kuala Lumpur akan terbang. Penumpang sila naik. Duduk ruang tunggu tu lama ke? Sekejap. Kita yang tua-tua ni ibarat itulah. Ibarat kita di airport sudah masuk ruangan tunggu kita ni. Kalau asyik mengumpat juga yang ada dah habis, dosa orang pula kita tanggung. Macam mana? Rugi. Maka saya katakan, satu, ilmu dia, kalau ada orang mengumpat kita jangan balas. Kalau perlu ajak dia makan mi goreng, ajak dia. Sini, tipah. Aku dengar kau mengumpat aku, alhamdulillah, jom aku belanja mi goreng. Selesai. Nanti dia tanya, aku mengumpat kasih mi goreng. Yalah, kau kasih kau pahala. Ya kan? Baik. Ini laki-laki yang dengar bagus ni, paling suka dia. Apa dia tu? Qultu ya Rasulullah, qada'u hajatil armalati ahabbu ilaika am asratul alafi raqatin tataw'a. Qala qada'u hajatil armilati ahabbu ilayya min 30 alf raqatin. Allahu Akbar. Nasib baik tak ada laki-laki sini. Kalau laki-laki, saya nampaikan macam takut. Betul. Nasib baik tak ada laki-laki. Dia tanya, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, memenuhi keperluan janda atau solat sunat 10,000 rakaat? Ini kalau laki-laki dengar ni, merdeka. Kalau pakcik tu pakcik dengar, merdeka, salam satu Malaysia. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, yang lebih engkau cintai, memenuhi keperluan janda atau solat sunnah 10,000 rakaat? Maka Nabi jawab, memenuhi keperluan janda lebih aku sukai daripada solat sunnah 30,000 rakaat. Sama ni ingatlah, janda mana kan gitu. Kalau janda muda lawa, engkau tolong, itu ada maknanya. Ini janda sini memang janda susah, anak ramai,
Memang susah, dah tua pula dah. Ya kan? Uban dah bertabur, gigi dah gugur, mata dah kabur, kulit dah gendut. Tu janda tak lama lagi masuk kubur. Tu tolong tak apa. Tapi kalau janda tu muda, melenting, ya kan? Orang Indonesia cakap apa? Janda kutilang. Tahu janda kutilang? Kurus, tinggi langsing. Tu dia. Istilahkan lah. Janda kutilang. Kurus, tinggi langsing. Tu dia. Muda lagi 20 tahun. Anak tak ada. Itu kau tolong. Tak dapat lah. Kau tolong kau ikhlas. Dia kuat lagi. Jadi jangan sembarang janda pula kadang-kadang. Tak semua janda lah macam itu. Kita kena jelaskan. Selanjutnya, qultu ya Rasulullah, al-julusu ma'al iyali ahabbu ilaika amil julusu fil masjid. Qala al-julusu sa'atan indal iyali ahabbu ilayya minal i'tikafi fil masjid hadza. Ni suami-suami tunjukkan ada di sini, dia faham dia. Ada kadang-kadang suami ni dah malas, dah tua-tua, dia boleh tidur kat luar depan TV, lepak tengok TV, buka baju lentang-lentang depan TV. Entah dia tengok TV ke TV tengok dia, tak tahu. Kita ni kalau boleh makin tua jangan tidur bisa. Entah batuk, suami itu ada yang menjaga. Ini tidak. Saya pernah tegur satu jemaah saya pas tidur rumah dia. Ustaz, malam ni tidur rumah saya lah Ustaz. Dah malam ni tidur lah. Dia ada bilik. Pas keluar, terkejut saya. Asal Pak Haji kat luar. Pak Haji bangunlah Pak Haji. Dah habis TV pun dah apa. Oh, saya memang kat luar Ustaz. Dah kat luar, berapa lama dah? Sejak menantu kat sini dah tidur. Dalam lah, rimas lah Ustaz. Astagfirullah. Saya pula kalau tidur jauh sikit boleh tarik isteri tu. Kerja jauh tidur daripada orang peluk, ya kan? Ada pula patut. Ada. Dah tua-tua pula pisah tidur. Tak. Jadi tanya, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai? Duduk bersama keluarga atau iktikaf di masjid? Duduk bersama keluarga atau iktikaf di masjid? Maka beliau bersabda, duduk sesaat bersama keluarga lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid aku ini, Masjid Madinah. Duduk bersama keluarga. Itu. Kedai heran. Tengok suami di kedai kopi tahan duduk 3 jam. Dengan isteri duduk 10 minit dah mulai kerimas dia. Duduk berkawan tu tak salah. Tak salah, boleh lah. Tapi kau tahan 3 jam, habis dengan rumah macam mana? Sesaat saja, sekejap aja duduk dengan orang rumah, isteri. Itu lebih bagus dari iktikaf di Masjid Hadza. Dari masjid ini, artinya Masjid Madinah. Jadi kalau suami yang baik itu, suami yang suka mengajak isterinya duduk sama. Maka saya katakan ada juga yang buat saya cemburu dengan orang. Ada jemaah saya juga. Bukan jemaah lah, kawan lah. Kawan. Dia hujung bulan kadang-kadang. Tapi hampir tiap bulan selalu dia bagi tahu saya, Ustaz, nak ikut tak? Tak, malas lah. Saya sibuk penat. Mana? Hotel Ustaz. Bulan madu. Umur dia dah 60. Tapi tiap bulan, hujung bulan dia tak 2 malam ke hotel. Tak hotel mana suka lah dia. Dengan suami dia. Ada.
Dia orang kaya lah. Kalau ngajak saya, Ustaz, saya dekat ni, apa? Dekat Sedona Ustaz, dekat Bintan Ustaz. Ustaz nak bilik ke? Tu dia, tak. Ustaz, saya dekat Haris Resort ni Ustaz. Ambil 3 bilik dengan kawan. Ustaz nak duduk sini ke semalam? Bawa orang rumah jangan lupa. Ada satu termasuk dekat dengan saya dia lah. Dia suka tanya saya lah soal agama. Tapi dia hampir tiap bulan, kadang sebulan 2 kali tidur ke hotel. Rumah dia besar, aircon cukup rumah dia, tapi tu lah dia tidur hotel. Itu dia suami dia. Itu baru betul. Ini tidak tidur dengan isteri panas kan. Nak kena belangkung suami macam tu sesuai. Geram pula. Sekarang pula cakap panas dulu. Kan masa muda-muda jauh sikit kita kena marah. Mana boleh begitu? Tanya lagi. Qultu ya Rasulullah, an-nafaqatu 'ala al-'iyali ahabbu ilaika amin nafaqatu fi sabilillah? Qala dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'ala al-'iyali ahabbu ilayya min alfi dinar yunfiquhu fi sabilillah. Ini yang ada kitab ni suruh kami baca. Iqra. Iqra, baca. Suruh suami baca. Apa soalan tadi itu? Ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, memberi belanja keluarga atau infak di jalan Allah? Maka beliau bersabda, 1 dirham yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya lebih aku sukai daripada 1000 dinar yang aku infakkan di jalan Allah. $1 bagi isteri, $1 contoh, dia kasih isteri $1, itu lebih dicintai Rasulullah daripada bersedekah $1000. Bayangkan. Kalau suami yang baik, dia takkan pelik, dia takkan kedekut. Karena memenuhi keperluan isteri itu pun padilannya luar biasa. Makanya saya heran. Saya selalu minta lah, janganlah muncul masalah tu dalam keluarga saya. Ada bangsa bila suami isteri nak beli bedak mulai bebel, kau ni bedak apa pun gitu lah muka kau. Itu. Dia bini nak, isteri nak lawa, isteri nak cantik, tapi bila beli makeup berkira macam mana. Kacau lah. Kalau isteri minta duit, selagi yang diminta tu wajar untuk keperluan dia, kasih. Lain dah dia minta tak patut. Bang, tak duit, berapa? Nak beli kereta Rolls Royce. Itu kena, ya kan? Itu tak masuk akal. Suami kerja security, nak beli kereta Lamborghini. Baik tukar bini. Karun tak masuk akal. Tapi selagi bang, beras habis, sekejap habis, apa pula rasa dia macam astagfirullah, ada habis rasanya baru 2 minggu lalu beli beras, habis dah. Apa pula memberi makan anak isteri itu fadilahnya besar fadilah. Selanjutnya saya bertanya lagi, saya bacakan aja. Ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai, berbakti kepada kedua orang tua atau ibadah 100 tahun? Ingat. Nabi tanya, qultu ya Rasulullah, birrul walidaini ahabbu ilaika am ibadatul alfi sanatin? Qala ya Anas,
Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ya, fa birrul walidaini ahabbu ilayya min ibadati alfi sanatin. Allahu akbar. Saya bertanya, ya Rasulullah, mana yang lebih engkau sukai? Berbakti kepada kedua orang tua ataukah ibadah 1000 tahun? Maka beliau bersabda, wahai Anas, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Karena sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Berbakti kepada kedua orang tua lebih aku sukai daripada ibadah 2 juta tahun. Kita mana mungkin umur 2 juta tahun. Tapi begitulah maksudnya, fadilahnya. Kita dapat umur 70 dah, alhamdulillah, 80 apa lagi, ya kan? Jadi siapa yang dapat memenuhi keperluan orang tuanya, mak bapaknya, maka lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ibadah 2 juta tahun. Jadi sekali lagi, yang punya orang tua atau mertua, jangan berkira sangat dengan orang tua. Ya, mudah-mudahan berkah.